Tuan Yang di-Pertua. Kerana membenarkan saya juga mengambil bahagian dalam perbahasan. Di-Pertua, bajet yang dikemukakan untuk pertimbangan memang menyatakan hasrat kerajaan untuk meringankan beban rakyat, khususnya dari segi mengurangkan tol yang dikendalikan ataupun dikenakan atas mereka yang menggunakan apa yang dikenali sebagai PLUS ataupun Projek Lebuh Raya Utara Selatan. Tuan Di-Pertua, walaupun bajet ini dengan tepat menerima bahawa rakyat di Malaysia ini memang amat tertekan dengan perlu membayar tol, tapi soalan yang saya ingin tanyakan adalah kenapakah kerajaan hanya memfokuskan kepada PLUS? Kenapa tidak ada juga ruang diberikan untuk tol-tol ataupun jalan-jalan raya bertol lain supaya tol itu dikurangkan ataupun tol itu dikecualikan sama sekali? Sebagai contohnya di Puchong, Tuan Di-Pertua, kalau kita pergi ke Puchong, kita boleh lihat semua jalan, ya, kecuali satu yang menghala ke Puchong itu ada tol. Nak keluar, nak masuk Puchong kena bayar RM1.60. Nak keluar kena bayar RM1.60. Nah, ini bermakna bahawa seseorang itu yang keluar dan masuk Puchong sehari kena bayar RM3.20 sehari. Itu satu kereta. Kalau kita ada 3 kereta, 4 kereta, dalam sehari kadang-kadang tol itu naik sehingga RM20-30, khususnya orang yang membuat perniagaan di kawasan Puchong. Kalau kerajaan mempunyai laluan alternatif ataupun trafik alternatif di kawasan Puchong, mungkin penduduk di situ boleh setuju. Tapi kenapakah hanya untuk penggunaan PLUS? Dan kita juga lihat bahawa apa yang dinyatakan adalah kerajaan mungkin memberi pampasan dekat 5 bilion kepada PLUS untuk memastikan bahawa dalam 5 tahun yang akan datang harga PLUS atau tol PLUS tidak akan naik. Nah, soalan yang ingin saya bangkitkan adalah ini. Bolehkah kita pakai 5 bilion itu untuk membeli balik konsesi-konsesi tol lain? Dan ini akan memang mengurangkan beban pada pihak rakyat dalam pada membayar tol. Nah, saya di sini nak tahu daripada Menteri, adakah cadangan diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa tol, khususnya di kawasan Puchong itu akan dikurangkan? Bilakah akan tol itu dimusnahkan, dimansuhkan sama sekali? Inilah isu-isu yang penting yang melibatkan atau efek rakyat kawasan Puchong setiap hari. Dan ini adalah aspek-aspek yang rakyat hendak dengar, di mana bajet itu dikeluarkan, banyak wang akan dikeluarkan dalam bajet ini. Tetapi kita kena lihat langkah-langkah yang diambil di mana penduduk atau rakyat dapat menikmati secara terus hasil daripada penggunaan wang-wang ini. Nah, itu berkenaan dengan Puchong dan tol. Isu kedua dia berkenaan dengan juga kawasan Puchong. Tuan Di-Pertua, kalau kita lihat kawasan Puchong, memang banyak pembangunan berlaku. Kalau kita pergi ke Puchong sekarang, kita lihat di kiri kanan memang banyak pembangunan, memang banyak bandar-bandar kecil yang dibina, tetapi juga ada kawasan kampung. Tapi kalau kita lihat kawasan kampung itu, kalau kita masuk ke dalam kawasan kampung itu, kita lihat bahawa keadaan kampung-kampung tersebut itu memang terbiar. Terdapat beberapa tempat di mana longkang pun tidak ada, parit pun tidak ada. Jadi dalam kawasan tersebut, bila hujan lebat, banjir. Kalau kita nak pergi satu tempat nak lihat banjir, kalau orang kata okey, banjir kerana parit itu tersumbat. Okey, kita boleh terima. Kita cari jalan macam mana kita boleh mengatasi masalah sumbat di parit itu. Tapi bila kita pergi ke situ, kita lihat parit pun tak ada. Ini menjadi satu aspek yang amat menekankan rakyat di kawasan Puchong, khususnya orang-orang kampung. Mereka setiap kali ada hujan lebat, mereka ini dalam keadaan panik. Adakah air akan naik? Dan ini juga membawa keadaan yang mempunyai kesan terhadap keselamatan. Misalnya kepada kanak-kanak kecil yang terpaksa berjalan di kawasan jalan-jalan kampung balik kalau ada banjir. Apa berlaku kalau sekiranya seorang kanak-kanak tersebut itu tercedera ataupun kehilangan nyawa? Adakah apa yang dikatakan sebagai falsafah, kita tidak akan melakukan sesuatu sehingga ada kematian berlaku? Nah, adakah itu satu yang masih terpakai di negara ini? Do we wait for somebody to die
before we take action? Bagaimana boleh satu negara yang telah pun merdeka 50 lebih tahun, khususnya kawasan Puchong yang kalau daripada Puchong kalau kita lihat, kita boleh lihat the Twin Towers. Dekat sangat. Tapi kawasan-kawasan tersebut kita lihat infrastruktur tidak ada. Saya nak tahu daripada Jabatan Kerja Raya, kenapakah kawasan-kawasan begini, kawasan yang diduduki oleh orang kampung itu tidak diberi keutamaan? Kenapa boleh semua tempat di sekelilingi kawasan kampung itu dibangunkan, dibina banglo-banglo yang besar? Orang yang daripada luar Puchong datang duduk di situ, tapi orang asal yang berasal daripada kampung itu memang tidak ada sesiapa yang pedulikan. 52 tahun, 53 tahun, banjir setiap kali berlaku memang ada kemusnahan, kerosakan. Apakah kerajaan akan buat berkenaan dengan perkara ini? Kita lihat bajet yang besar sangat. Tetapi bilakah akan kerajaan mengambil berat dan fokus terhadap isu ini? Nah, itu berkenaan dengan banjir. Nah, saya juga lihat bahawa Tuan Speaker dalam cadangan bajet ini bahawa cukai perkhidmatan dikenakan, 6% dikenakan ke atas Astro, iaitu penyiaran televisyen berbayar. Nah, saya nak tahu, Tuan Speaker, baru-baru ini ada satu tindakan undang-undang ataupun satu kes dibawa oleh AV Asia Sdn Bhd terhadap Miasat Broadcast Network Systems Berhad dan Telesistem Elektronik Malaysia Sdn Bhd. Di dalam kes tersebut memang banyak aduan dibuat, tetapi satu daripada aduan yang dibuat adalah bahawa, dan saya baca daripada apa yang saya lihat di sini, bahawa Miasat Broadcast dengan izin telah menggunakan information ataupun maklumat confidential untuk yang Tuan Speaker untuk launch the Astro Beyond High Definition product. Nah, dalam tindakan ini apa yang nyatakan adalah bahawa Astro dalam pada menimbul ataupun introduce dalam pada introduce Astro Beyond yang dinyatakan sebagai a scam product. Tuan Dipertua, apa yang berlaku adalah ini. Kalau kita lihat Astro, kita tahu apabila hujan, kebanyakan kalinya kita dapat lihat bahawa siaran itu tergendala. Kadang-kadang kalau hujan sangat lebat, kita tidak boleh lihat langsung. Hujan di luar, hujan di dalam, ya, Man? Hujan di luar lah. Kalau saya tak tahu, itu hujan di luar. Ya, so kadang-kadang dalam TV pun hujan jugalah. Itu kelihatan begitu. Tapi apa yang berlaku adalah ini. Kes ini menyatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Astro adalah untuk mencari satu cara menyelesaikan masalah itu. Tetapi teknologi yang digunakan itu sebenarnya diambil oleh pihak lain daripada syarikat Jepun tanpa mendapatkan kebenaran mereka. Dan apa yang berlaku, Tuan Speaker, adalah ini. Dish baru. Mereka ini katakan untuk mengatasi masalah itu ada dish baru. Dan dish baru yang digunakan itu memang menjadi satu dish yang diambil oleh pihak ketiga. Dan saya nak tahu, kalau kerajaan tahu bahawa ada skandal sedemikian, kalau ada kes yang perlu diputuskan, saya nak tahu kenapa kerajaan yang menggunakan asas ini untuk mengenakan cukai terhadap rakyat. Tidakkah seharusnya satu siasatan dibuat untuk memastikan sama ada ataupun tidak ada skandal di sini, siapa pihak yang sebenarnya dikatakan bersalah ataupun tidak, itu saya tak tahu. Sebelum kita kembali kepada rakyat dan katakan okey, sekarang rakyat perlu membayar cukai ke atas perkhidmatan yang diberikan oleh Astro. So saya nak menteri memberikan satu jawapan berkenaan dengan aspek ini. Ini yang Tuan Speaker, ini penting kerana confidence rakyat bahawa kerajaan akan mengambil langkah untuk memastikan bahawa tidak ada sesiapa pun yang boleh menikmati satu manfaat daripada cukai apabila mereka dengan sendiri melaksanakan satu perkara yang dikatakan tidak sah. Dan Tuan Speaker, kita beroleh kepada isu confidence, public confidence. Dan saya nak bersoal berkenaan dengan apa yang berlaku di dalam satu kes di Mahkamah Tinggi Kuantan baru-baru ini. Dan Tuan Speaker, dalam kes itu ada seorang rakyat Cina yang dituduh, dan beliau dituduh untuk satu kesalahan dalam dadah, kesalahan trafficking of drugs.
Apa berlaku di situ adalah semasa kes berjalan. Semasa kes berjalan, 2 atau 3 daripada polis yang terlibat dalam tangkapan dalam kes itu telah pun datang ke mahkamah dan beri keterangan. Apabila mereka beri keterangan, mereka setuju dalam mahkamah bahawa sebenarnya mereka telah mencuri sebahagian besar dadah yang telah pun dicari pada hari tersebut.